Terima kasih Datuk Pengerusi. Saya ingin menyentuh butiran 020100 pembangunan dan pelaksanaan projek. Saya ingin kepastian penjelasan daripada pihak kementerian mengenai projek-projek perumahan, pelaksanaan projek-projek perumahan di dalam kawasan Tanah Gambut. Ya, sebahagian besar projek-projek perumahan di kawasan saya adalah di atas tanah gambut, ya, di sepanjang jalan Kesas itu. Setelah beberapa tahun projek perumahan didirikan, maka kebelakangan ini kita mempunyai banyak aduan daripada pembeli-pembeli rumah tentang keadaan rumah yang mereka beli beberapa tahun dahulu yang semakin mendap. Ya, semakin mendap, sehingga kan bila berlaku sedikit hujan, maka air daripada lubang-lubang najis juga turut naik, ya, dan parit-parit dan sebagainya, strukturnya sudah pecah dan sebagainya. Jadi saya melihat bahawa mungkin tanah pembinaan di segi structural engineeringnya di kawasan-kawasan tanah gambut adalah sepatutnya berlain daripada di kawasan-kawasan tanah bukit, ya. Dan saya biasa melihat rumah-rumah di mana porch dia tu ataupun beranda di depan porch tu mendap dan pagarnya pun akan tumbang, ya, kerana bila ditanya pihak pemaju, maka mereka kata mereka hanya melakukan piling dan sebagainya untuk hanya di bahagian induk rumah itu saja dan tidak di bahagian aksesori di tepi. Jadi saya ingin supaya kementerian melihat pada perkara ini, dan insya-Allah saya akan membawa satu kes di Bandar Puteri, ya, di mana sebahagian daripada rumah-rumah yang dibina di sana sudah mula mendap, ya, dan memang sengit rumahnya, ada pintu yang tak boleh ditutup. Pembeli-pembeli rumah terpaksa mengeluarkan wang tambahan untuk menaikkan lantai rumah, dan kemudian akhirnya mencacatkan rumah kerana lantai tinggi, siling masih tak berubah, maka orang kata keluasan rumah itu juga sudah berbeza. Saya ingin bertanya, apakah pemaju masih bertanggungjawab selepas mungkin satu dekad mereka membina rumah di kawasan itu? Dan bagi saya merasakan ini adalah kecuaian di pihak pemaju yang tidak mungkin membuat kajian tanah, ya, yang terperinci. Dan juga saya melihat bahawa ini adalah mungkin saya nak katakan kecuaian, saya tak berani menuduh, tetapi mungkin tidak ada kepakaran di segi pihak perancang, pihak bangunan di dalam KPKT kita yang meluluskan plan-plan tersebut. Jadi saya ingin penjelasan yang agak ini, sebab ramai saya lihat banyak lagi perumahan-perumahan baru yang sedang tumbuh sekarang, seperti tumbuhnya orang kata kulat selepas hujan, yang saya bimbang masalah yang akan dihadapi dalam masa beberapa tahun lagi, ya. Dan memang pembeli rumah sangat menderitalah, ya, beli rumah satu-satu rumah, mungkin satu rumah satu umur hidup mereka, dan mereka terpaksa lagi menanggung kos-kos pembaikan, kerana selepas waktu tribunal, ya, tuntutan tribunal itu, kebanyakan pemaju melepaskan tanggungjawab itu, mengatakan bahawa ia sudah mendapat kelulusan daripada pihak majlis bandaran, ya. Jadi ada pula pemaju yang hanya akan berurusan dengan pembeli-pembeli rumah tertentu dan sanggup membeli balik rumah itu, ya, dan dengan perjanjian jangan duduk di kawasan itu, keluar daripada kawasan itu, dan jangan buat bising. Ya, sekarang ini pihak penduduk bertanya pada saya sama ada mereka boleh buat kempen untuk jangan beli rumah-rumah di kawasan-kawasan tertentu, kerana mereka rasa yang mereka telah dianiayai dan pihak pemaju seolah-olah lepas tangan. Dan mereka telah mengadu kepada pihak-pihak, in particular pihak Bandar Puteri, ya. Mereka telah mengadu kepada pihak media dan sebagainya, dan akhirnya pihak media orang kata tidak mahu menyiarkan berita ini, dan mereka mensyaki bahawa adalah orang kata kepentingan tertentu, di mana pemaju terbesarnya di situ ialah IOI, ya, yang mempunyai projek yang successful, yang berjaya di Puchong, tetapi ada masalah di kawasan Klang, ya.
Itu adalah perkara pertama. Butiran kedua saya nak tempuh ialah 050100 kerajaan tempatan. Setelah 4 masuk 5 tahun ini, Menteri saya melihat bahawa ada perkara yang kita perlu betulkan di dalam kerajaan tempatan, terutama dalam pengambilan kaki tangan. Kita semua tahu bahawa pengambilan kaki tangan di dalam kerajaan tempatan is a closed system, yang tertutup, kecuali mungkin YDP-nya ataupun Datuk Bandarnya saja yang datang daripada PTD. Tetapi ketua-ketua jabatan, pekerja-pekerjanya, semuanya adalah tertutup. Bila tertutup begitu, mereka ini tidak boleh ditukarkan di antara satu majlis bandaran ke majlis bandaran yang lain. Dan saya rasa bila ini berlaku, maka kecekapan mereka di dalam jangka masa panjang adalah kurang baik, kerana mereka tahu bahawa mereka tak boleh ke mana. Dan di segi kenaikan pangkat pun, kalau ada di ketua jabatan, misalnya ketua jabatan alam sekitar, ketua jabatan pelesenan, ketua jabatan kejuruteraan, mereka dah tak boleh ke mana. Selagi ketua jabatan tidak meletakkan jawatan ataupun tidak kembali ke rahmatullah, maknanya orang di bawahnya tak boleh naik. Ya, tak boleh naik. Dan apa yang berlaku apabila terlalu lama bekerja di satu tempat, mereka memang cekap dan tahu tentang semua perkara, perancangannya, pelesenannya, sehingga kan ahli-ahli majlis baru yang baru masuk, termasuklah kita YB yang baru ni, yang baru nak belajar tentang kawasan, senang digoreng oleh mereka. Ya, ini adalah di antara perkara yang saya lihat, dan saya ingat kita perlu betul kalau kita nak bahawa kaki tangan kita ini ada peluang untuk naik pangkat, ada peluang untuk meluaskan lagi orang kata pengalaman kerja yang baik, boleh berkongsi dengan majlis-majlis bandaran yang lain dan sebagainya, maka kita perlu ubah sistem cara kita mengambil pekerja di PBT ini. Ya, dan tentulah apabila sudah lama di dalam satu-satu jabatan, maka kita tahu kemungkinan keberangkalian untuk korupsi itu lebih tinggi daripada kalau boleh ditukarkan daripada satu masa ke satu masa yang lain. Seterusnya saya ingin bertanya mengenai 09000 pengurusan sisa pekerja negara. Saya rasa kempen yang kita lakukan untuk mengasingkan sampah masih lagi di peringkat yang sangat bagi saya sangat mengecewakanlah, kerana masih lagi ramai rakyat yang tidak faham kepentingan mengasingkan sampah, jenis-jenis sampah dan mana yang boleh kita semula dan sebagainya. Saya mengharapkan bahawa kempen ini diperhebatkan dan kita perlu memberi satu tarikh sasaran, satu deadline. Bila kita nak melaksanakan dengan penguatkuasaannya sekali, bila kita nak laksanakan. Dan saya merasakan bahawa saya tak tahu macam mana, bahawa harga plastik mungkin terlampau murah di negara kita. Di pasar malam kalau kita membeli ikan ataupun udang ke apa ke, 3 plastik sekurang-kurangnya, ya, diguna untuk membungkus bahan-bahan belian kita ini, dan terlampau mudah digunakan. Saya tak tahu, mungkin adakah perlu kita meningkatkan cukai di situ ke, ataupun memahalkan sedikit harga plastik dan sebagainya, kerana kita tengok bahawa budaya membawa beg ataupun beg pakai kita balik ini tak ada dalam masyarakat kita. Dan bila kita melihat tempat-tempat pembuangan sampah, pelupusan sampah semakin hari semakin berkurangan, maka saya fikir di sini kita perlu ada satu tarikh di mana kita akan kuatkuasakan, rakyat diberitahu awal, dan pengajar pendidikan perlu bermula daripada sekolah, daripada sekolah rendah dan daripada anak-anak lagi. Dan sekiranya ini tidak disepakati oleh kerajaan melalui menyelarasnya di semua kementerian, maka pendidikan mengenai sisa-sisa pekerjaan ini tidak mungkin dihayati oleh rakyat. Saya nak balik semula kepada kerajaan tempatan, Menteri, sebab saya lupa mengenai penguatkuasaan parkir-parkir lori-lori dan bas-bas di dalam kawasan perumahan.
saya biasa bawa perkara ini. Pada ketika itu saya diberitahu bahawa penguatkuasa Majlis Bandaran hanya boleh menyaman saja, ya, dan tidak ada kuasa untuk mengunci tayar dan sebagainya. Dan biasanya penduduk sangat orang kata frustrated lah, kecewa lah bila aduan dibuat berkali-kali dan pihak berkuasa tempatan hanya berjaya untuk orang kata beri saman, dan cukup 3 kali mereka sepatutnya menulis surat kepada pihak yang memberi lesen atau permit. Maknanya sekarang kalau dulu daripada sekarang kepada SPAT, ya. Tapi tindakan ini sangat lambat dan penduduk tak berani nak buat bantahan berkali-kali kerana takut dengan pemandu-pemandu lori dan juga pemunya-pemunya bas-bas sekolah, bas-bas persiaran dan sebagainya yang yang duduk di taman tu. Jadi tidakkah kementerian berhajat untuk menyemak, mengkaji semula kuasa yang diberi kepada Majlis Bandaran Tempatan, ya, supaya mereka dilihat sebagai ada kuku dan ada taring. Sekarang ni saman 3 kali, kemudian semuanya adalah birokrasi yang terpaksa, yang akhirnya yang lambat, yang kita tahu mengambil masa untuk bertindak. Dan kita tahu bahawa mereka ini boleh merayu dan merayu kerana apa? Kerana mereka ada lebih, orang kata lebih kuasa untuk ada means, ya, cara untuk merayu, dan dilihat bahawa undang-undang lebih menyebelahi kepada pengusaha-pengusaha daripada menyebelahi rakyat. Jadi saya minta supaya perkara ini dikaji, PBT diberi lebih kuasa untuk mengambil tindakan ke atas eran, ya, lori-lori, pemandu-pemandu bas dan kenderaan berat yang menyalahgunakan jalan-jalan dan kawasan-kawasan di dalam taman-taman perumahan. Sekian, terima kasih Datuk Pengerusi.